Perjuangan untuk semua kaum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua kaum muslimin, rakan sahabat saya. Nama berita kita wahai pada rakan-rakan Iban, ya. Ni hao ma. Hao. Di masa saya di Beijing dulu, saya greet kawan saya, dah. Ni hao ma. Nyawa dah. No. In Beijing we don't say ni hao ma. In Beijing we say fukechi. I hope the Chinese knows what I'm saying lah. Okay, kepada kawan-kawan saya bangsa India, nala eri kering lah, nala eri keram, nandre, banyakam. Okay, saya mula video tu untuk menerangkan secara live, dasar Parti Sedar Rakyat Sarawak. Okay. Now, kita ada 10 dasar semuanya. Dan 10 dasar tu, dasar utama tu, saya akan mula video untuk tiap-tiap dasar. Saya pecah dasar, saya pecah ikut bahagian. Bahagian 1, 2, 3 sampai bahagian 10. Dan tiap-tiap bahagian saya akan mula sikit video. Supaya orang dapat jelas dengar apa sebenarnya dasar-dasar tu. Okay. Mungkin saya mula 10 dasar tu dalam sikit video akan makan masa sampai 2 jam. Si mau orang dengar nangga panjang gila. Jadi saya akan mecah 10 bahagian, 10 sikit video supaya bila kita nak dengar dasar tu, dengar video tu aja. Makan masa dalam 10 minit, 15 minit aja, si panjang. Mungkin semua sekali panjang lah. Okay. Jadi, seperti kita nanggap, itu saya mula tu, ringkas saya dalam video tu, di sebelah tu. Ada 10 dasar. Bahagian pertama, dividen asasi Sarawak. Kelak saya explain. Hari itu saya akan menerangkan bahagian pertama tu, dividen asasi Sarawak. Bahagian kedua, tabung hak ekuiti rakyat Sarawak. Tanggal saya ada tulis ya. Bahagian ketiga, menurunkan beban kos penggunaan elektrik. Bahagian keempat, memudah laluan dan kemampuan ke pembelajaran bertaraf dunia. Bahagian kelima, menyegerakan penyelesaian isu tanah NCR. Bahagian keenam, kemampuan semua untuk memiliki rumah. Bahagian ketujuh, menyelesaikan masalah keperluan elektrik dan air. Bahagian ke-8, membangun ekonomi berputaran, biotani berasaskan teknologi. Bahagian 9, menyegerakan pelaksanaan sistem pengangkutan awam baik dan berkesan kos. Berkesan dari segi kos. Bahagian 10, peluang untuk memberi khidmat kontraktor dan pembekal yang terbuka, secara terbuka. Jadi, untuk 10 bahagian, saya akan pecah satu persatu. Hari itu saya bolah bahagian pertama aja, iaitu dividen asasi Sarawak. Explanation on that one. Tapi sebelum saya pergi ke dasar pertama tadi, tapi ada mukadimah sikit tu tak dengar. Hal Parti Sedar, perkenak Parti Sedar Rakyat Sarawak tu ditubuh. Okay. Saya baca. Sedarkah kita bahawa rakyat ada hak ke atas keuntungan yang diperolehi dari hasil bumi Sarawak? Sedar? Okay. Nombor 2, dengar. Sedarkah kita di beberapa negara yang kaya dengan hasil bumi membahagikan faedah keuangan dalam berbagai bentuk secara terus kepada rakyat mereka? Sedarkah kita rakyat Sarawak adalah di antara termiskin di Malaysia, meskipun Sarawak
adalah di antara negeri yang terkaya. Sedar sih? Sedarkah kita bahawa perancangan pembangunan Sarawak tidak memberi manfaat yang saksama kepada rakyat? Sedarkah kita bahawa Sarawak mampu membangun dan maju sebaik-baiknya atas sumber, tenaga dan bakatnya sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain? Sedar? Okay. Maka di atas kesedaran ini, selaku anak jati Sarawak, sedar akan merealisasikan hak rakyat dengan dasar-dasar padah kelak, yang akan mempertingkatkan keupayaan, membuka peluang dan memacukan rakyat sendiri kepada kehidupan yang lebih cerah dan mencapai kesejahteraan yang saksama. Jadi, prinsip Sarawak dalam membangunkan rakyat Sarawak adalah melalui cara yang boleh menjana pertumbuhan ekonomi dari bawah, iaitu dengan mempertingkatkan pendapatan golongan bawahan yang terdiri dari sebahagian besar rakyat. Bahagian bawahan tu lah banyak rakyat tu, dah B40 especially. Sedar percaya kaedah ini benar-benar menumbuhkan ekonomi yang lebih kukuh serta merapatkan jurang pendapatan di antara golongan atasan dan bawahan. Okay? Maka itu, sedar akan lebih fokus kepada penghapusan keperitan rakyat. Okey, di sini saya mukadimah lah sebelum saya pergi ke bahagian pertama, dividen asasi Sarawak. Sedar rakyat Sarawak, perjuangan untuk semua kaum. Seperti saya kata tadi, kita ada 10 dasar utama. Hari itu saya beri sikit je, iaitu bahagian pertama, iaitu dasarnya dividen asasi Sarawak. Untuk dividen, saya jarang kita dividen, apa dividen asasi Sarawak tu? Okey. Dividen asasi Sarawak tu adalah dividen sebenarnya daripada penjualan semua hasil bumi Sarawak. Kita sebagai rakyat Sarawak mesti faham bahawasanya semua hasil bumi yang keluar daripada negeri Sarawak, yang keluar daripada tanah kita tu di Sarawak tu, tiap-tiap rakyat ada hak ke atasnya. Kita pun tahu asal saya, tapi kita kadang banyak orang siap ambil peduli. Okay? Tapi sedar fight for this, melawan untuk hak rakyat Sarawak tu, hak rakyat tu. Now, atas pendapat yang kita ada hak atas semua hasil bumi Sarawak. Maka jika sedar jadi kerajaan, sedar akan mengagihkan tiap-tiap rakyat negeri Sarawak yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima RM100 sebulan sebagai permulaan. Banyak orang percaya dengan kerja kita tu. Okay. Tiap-tiap rakyat Sarawak berumur 18 tahun ke atas, kita akan agihkan RM100 seorang tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan. Okay. Umur 18 tahun ke bawah, kita asyik merit lah. Dulu, bila dia naik ke 18, dapat gig, dan dia dapat lah. Karena masa naik grup sidak masih sekolah. Dan kita ada program-program lain lah untuk sidak miak sekolah tu. Okay. Macam-macam program untuk sekolah pula, insyaAllah. Tapi kita untuk dividen asasi Sarawak, kita fokus dengan pemberian kepada 18 tahun ke atas aja. Okey, sebagai permulaan. Okey. Bila sedar beri RM100 seorang, okey, rakyat, untuk kepada semua rakyat, okey, Sarawak. Cik kira siapa? Rakyat Sarawak, Cina, Melayu, Iban, Bidayuh, siapa aja. Walaupunnya lahir di negeri orang putih, lahir di negeri di semenanjung Malaysia,
asalnya anak Sarawak. Okey, bapaknya orang Sarawak, mak bapaknya orang Sarawak. Kadang-kadang banyak orang transfer saya sini, beranak saya sini. Okey, si beranak di Kuching, si beranak di Sarawak. Ini pun ayah Sarawak juga. Okey, counted for. Ada juga kadang-kadang di negeri Sarawak tu orang luar bekerja di situ, mak bapaknya orang luar, orang Semenanjung kah, orang mana-mana, beranak situ. Tapi nya bukan anak Sarawak sebenarnya. Hanya ada K. IC-nya, kad pengenalannya ada K. Okey. Hanya kad pengenalan ada K ataupun 13 ataupun ada K, then we consider is anak Sarawak, mengikut pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara, kita akan agih. Okey. Jadi jumlah orang tu yang dibagi kita 100 ringgit seorang tu di Sarawak hanya 2 juta. Walaupun population kita tu ada 2.7 juta, 2.8 juta, yang 700,000 yang nemiak, 18 tahun ke bawah. 18 ke atas orang tua hanya dalam lingkungan 2 juta orang aja. Okey. 2 juta orang tu, okey, kita akan agihkan semua. Si kira kau gaji 10,000 kah? Kau gaji 20,000 sebulan kah? Kau tetap dapat, semua anda tetap menerima hak 100 ringgit sebulan seorang. Sikap gaji. Senang kalau kita orang kaya, orang miskin. Semua pun rata. Bagi rata. Bagi rata semua sekali. Okey? Saya dah kira siapa. Asal anak Sarawak aja. Okey. Yang penting. Tapi ingat kita, itu adalah dividen. Dividen bukan cash handout. Macam BRIM. Ingat. Macam BRIM ya cash handout. Nulung orang susah. Kita tu bukan nulung susah. Tu beri balik duit kita orang. Beri balik duit hak kita orang dalam bentuk dividen. Mau faham beza duit ya? Ya. Bukannya hashtag, bukannya apa tu duit membantu rakyat ke apa. No, kita sih membantu rakyat. Okey, kita beri hak rakyat, beri balik hak rakyat, dividennya pun. Sebagai contoh, kita beri 100 ringgit seorang. Mun dalam keluarga sebuah rumah yang ada mak bapak, laki bini lah, laki bini, 2 orang dah. Ada anak 18 tahun ke atas, 3 anak ketek. Contoh, dah ada 3 orang, dah ada 300. Mak neneknya masih hidup, bapak nenek datuk masih hidup. Kiralah 2 orang, 7. Berarti 7 orang, 700. Rumah ya akan menerima, satu keluarga ya akan menerima tambahan duit belanja sebanyak 700 sebulan. Jadi 100. Kerana duit 100 ini tak diberi tak individu. Tiap-tiap seorang menerima 100. Bukan satu keluarga, si individu. Okey. Si kira berapa orang family you? Family you 10 orang, 1,000. Dalam keluarga menerima 1,000, tapi agihannya makin palak seorang. Mun nak 5 orang jumlah. 500. Mun 10 orang, 1,000. 12 orang, 1,200 tiap-tiap bulan. Ya cara kita agih. Okey. Baik ya. Sedar mesti menang election PRN 12 tu. Jangka 2021 ataupun 2020 hujung InsyaAllah. Jadi dalam masa yang sama, kita mesti mau tahu bila kita nagih duit tu nya akan merangsang dan memajukan pasaran konsumer. Mesti mau tahu. Ataupun orang putih madah economic stimulus. Okey. Apabila duit itu dibagi untuk 2 juta orang 100 ringgit berarti 200 juta sebulan. 200 juta sebulan. Kita tabur duit di pasaran. Berikan rakyat pasaran. Rakyat memang duit ya, isi akan bank in. Isi akan masuk duit dalam bank. Kerana enggak 100 ringgit jarang orang dalam bank duit ya. Mun orang 50,000 kalinya bank in lah. Mun 100 ringgit sengaja nak pergi bank in, nak berparking lagi motor you jaranglah nang wang 100 ringgit nang dalam bank duit aja. Okey, belanja. Apabila makin belanja, maka dalam sebulan kita pusingan pasaran konsumer kita 200 juta. Duit ya bergerak. Seorang 100 ringgit pergi ke kedai kopi, makan mi, pergi beli sayur, orang mi tak. Dia banyak gila orang dah datang makan mi. Nya perlu pekerja baru, menjanakan berpusing. Duit ya berpusing. Ya kira sebulan 200 juta. Setahun kita belanja dalam 2.4 billion.
kita beri RM100 seorang untuk 18 tahun ke atas, kita akan membelajarkan sebanyak 2.4 bilion lebih kurang setahun. Ya. Ada aja orang lah bila dia gaji 20,000, nama dah. Ibu kami semua nerima duit tu beri orang lain je. Ada aja golongan saya. Ada yang beri temu saja. Ada malahan ada orang gaji 5-6 ribu pun kadang-kadang. Ya dah nerima borang, kita makan borang kan makan cara apa ke kelak. Yang sibuk. Bagi orang lain je. Ini akan pada kelak. Okay, be thankful to them lah. Okay. Jadi duit dah berpusing. Economic stimulus. Okay. Untuk memajukan peran konsumer, merangsang. Kita merangsang. Jadi duit dia akan bergerak. Jadi ekonomi kita berputar. Ekonomi kita bergeraklah sentiasa. Ya, untuk sebulan 200 juta. Setahun 2.4 billion. Imagine kita banyak ni duit cash. Duit cash ditabur kita di pasaran, duit yang bergerak, berpusing. Kenapa berpusing? Karena seorang enggak 500. Jadinya berpusing. Mun buat 4 bilion yang macam mau 5 kontrak. 10 bilion. Untungnya 2 bilion contohnya. Ini asyik berpusing duitnya. Duitnya akan ambil sikit. The rest masuk dalam bank. Asyik bergerak. Duitnya akan masuk dalam bank. Mun untung 100 juta masuk dalam bank. Yang tinggal lagi pun 5,000, 10,000 kena belanja. Yang seorang enggak belanja, duit asyik bergerak. Tapi kalau kita ambil 100 juta seorang, jumlah semua sekali 2.4 bilion dalam setahun, duitnya akan bergerak. Orang simpan duit dalam bank. See? Dapat tak mikir, gini cara ekonomi bergerak. Okay? Merangsangkan ekonomi. Okay? Pasaran konsumer kita. Now, ya adalah dari segi pusingan duit. Jadi kita di Sarawak tu, duit banyak. Semua ada duit. Ada banyak silap. Tapi semua orang ada duit. Pusing-pusing ini. Now, sikit lagi dari segi nambah pekerjaan. Bila duit kita udah banyak bergerak di negeri Sarawak, ia akan menambahkan pekerjaan. Kalau nisbah ekonomiknya 10% daripada duit di pasaran akan menyediakan 200 juta bulanan duit di pasaran akan membawa pekerjaan baru sebanyak 10,000 orang. Berarti kita akan nambah pekerjaan sebanyak 10,000. Gini yang kira. Untuk sebulan, kita nabur duit dengan rakyat 200 juta. 10% daripadanya, yang ambil 10%. 10% daripadanya, 20 juta. 10%. 20 juta apabila kita kira lah tadi, merit seorang gaji 2,000. Ambil average 2,000 seorang gaji. Maka apabila kita nabur duit 200 juta sebulan di pasaran, okay, orang baru bekerja adalah 10,000 orang. Karena 200 juta kali 10% jadi 20 juta. 20 juta duit bagi seorang average gaji 2,000 equal to 10,000. 10,000 pekerja baru. Ya, penting sekali. Penting sekali untuk sini. Golongan B40, iaitu golongan orang pendapatan rendah. Pendapatan rendah tu lah banyak di negeri Sarawak tu yang kita mesti tolong. Yang kita mesti bantu. The B40 group yang 2,000 ke bawah. Kira median lah. Dikira median 2,000 ke bawah nak income. Satu keluarga dikumpul sekali 2,000 tak boleh sidak sebulan. Dikira secara median. Okey. Jadi kita nambah duit untuk pertama, kedua pekerjaan taknya dapat juga tambah. Sebab lebih tambah. Setahun 2.4 bilion, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, berapa duit kita kan rakyat. Duit dah bergerak bersih. This is our target. Alright. Dia sebenarnya rumusan sebenarnya keterangan, okey, pasal dividen asasi Sarawak yang kita panggil itu adalah dividen, iaitu dividen, ingat lagi kita, itu adalah dividen daripada penjualan hasil bumi negeri Sarawak, di mana tiap-tiap rakyat Sarawak ada hak di atasnya. Ingat, very important. Okay? Kita ada hak. Saya sebagai rakyat Sarawak, saya ada hak. Kita sebagai rakyat Sarawak, kita ada hak. Semua hasil bumi kita ada hak. Atas apa aja di bawah tanah kita tu. Di tanah kita tu. Kita atas tanah, jadi di tanah kita ada hak. Siapa sibuk pakai duit semua. Asal lima duit mengodai daripada hasil zoom pakai bola projek aja. Tak payah situ dulu. Pakai bola projek beratus juta, berpuluh juta.
berbilion-bilion. Rakyat lilih-lilih nanggau aja umur. Apa? Wang mana kita si dapat kau jatuh, apa yang si dapat kau jatuh? Pembahagian kita setahun berapa? 2.4 bilion. Bajet Negeri Sarawak tahun 2019 berapa? 11 bilion. 11 bilion belanja bajet setahun untuk 2019. Gini keuntungan Negeri Sarawak untuk 10 tahun ke belakang. Behind daripada 2009 ke 2019, kita tahun berapa keuntungan Sarawak? Antara 8 ke 10 bilion. Kita ambil dengan 2 bilion. Apa salah kau bajet dalam 2019 sebanyak 11 bilion, ambil 2 bilion tadi duit yang rakyat, cah bagi. Tinggal 9 bilion aja pakai malah development. Cukup, more than enough. See, more than enough. 9 billion. See, hanya mau aja beri. You want to give to the rakyat or not? That's the only question. Mau aja. Tapi bila sedar jadi kerajaan, confirm duit dia. Ibu banyak hitam, garanti duit bagi rakyat. Siapa banyak cerita. Karena kita tahu duit cukup. Cukup lebih pada cukup lagi. Kita ambil 20%, maybe 15% je daripada duit keuntungan setahun. Bajet 2019 sudah 11 bilion. Baca newspaper berapa? Tidak nombor LRT dari Semahan ke Kuching berapa? 10.8 bilion. Coastal Road berapa? Berbilion-bilion semuanya. Kita nak ngambil 2 bilion je kita bagi rakyat. Nutup pun orang si mau. Mun sedar jadi kerajaan kita nanggal semua kita bagi. Sikit banyak cakap. Okey, bukan duit kasih cukup. Lebih lagi ada. Target kita B40 dapat keselesaan hidup lah. Jajak. Okey, sebenarnya bahagian satu tu ada dividen asasi Sarawak. Dah habislah di explain sayangnya kita ada di bentang sayangnya kita tadi. Tetapi ada ingin saya nyentuh sikit. Ada bahagian ke-6 tu tak? Bahagian ke-6 kelak minta nanggal tadi senarai tadi bahagian ke-6 adalah pasal rumah mampu milik. Iaitu rumah murah kita mari. Itu adalah rumah magene kerajaan, bila sedar jadi kerajaan, gene sedar nak ngatur hal rumah mampu milik. Dalam tu kelak bahagian ke-6 kelak saya nerang lagi lebih lanjut pasal tu. Tapi untuk sikit ngambil sikit aja lah. Sikit aja ke nambah dari segi duit terima bulanan tadi, saya nambah sikit je. Dalam segi rumah mampu milik kelak andai katalah kita mula rumah murah, rumah mampu milik. Bayaran bulanannya 300.5 sebulan. 300.5 bulanan. Installment bulan-bulanan 300.5. Satu family tengok berapa? 400, 500 kiralah 500 average. Karena ambil lah anak ada orang lelaki bini anak 500 lah. Itu keluarga dia sebulan nerima. Walaupun dia beri seorang 100 orang. 500 kira tak. Okey. Mun rumah di pabuk milik ya bayarannya 300.5, kita orang si perlu bayar lagi. Kita boleh madah untuk beli rumah murah bermilik ya yang bulanannya 300.5, potong dari duit penerimaan kita, di dividen kita. Di dividen kita 500, potong 300.5, tinggal 100.5 aja bagi kami, keluarga kami. Jadi cara kita potong, okey berapa orang keluarga dalam keluarga kita orang tu? 5 orang. 100, 5 orang, 500. Seorang minta potong duitnya 50. Seorang tu minta potong 100 kerana rumahnya, anak bapak yang beli rumahnya tu. 100, 100.5. Seorang minta 50, 200. So bapak yang madah, okey aku si mau beri anak aku jak duit dividennya 100, 300. Mak yang madah, aku mau RM50, beri je RM50 saja. Jadi kita akan motong tu jumlahnya 300.5. Jadi Datuk memang 100.5 saja nak. 300.5 tu dipotong meja. Sain, tiap dividen bulan-bulanan kita menerima, dividen bulanan yang sepatutnya 100-500 jumlahnya akan 500.5. Dividen 300.5 diambil, terus ke bayar rumah. Terus kita diambil, pakai bayar rumah. Jadi rumah kita saya dah bayar terus. Saya bayar lagi. Understand? Faham? Si bayar lagi rumah kita. Free. Tapi sebenarnya si free lah. Orang lain dapat dividen 500. Kita dapat 100.5.
Tapi setidak-tidaknya kita isi ngeluar duit. Jadi kita akan cuba membuat sebanyak-banyaknya milik rumah maupun milik di Sarawak. Supaya nang hati kita nak nolong rakyat saja. Sedar lain, niat kita nak nolong rakyat saja. Ya aja cerita pendek cerita. Gini cara kita priority kita nolong rakyat. That's all. Ya niat kita. No more no less. Okay? Jadi ya hal rumah ke bahagian ke-6 kelak saya akan nerangkan lagi lebih detail. Bahagian ke-6 tunggu video saya kelak bahagian ke-6. Untuk saya baru memperjelaskan bahagian nombor 1, bahagian 1 dia dulu. Okay, I think that's all. Terima kasih banyak-banyak nangga video saya tu. Harap kita faham dan sokong sedar. Siapa yang mau masuk jadi ahli sedar, tak nangga di bawah tu saya ada nulis ya, www.partisedar.com. Ada? Okey, type kita tu dalam handphone, tak pergi Google kita type www.partisedar.com, type. Dalam dia kita nanggal permohonan keahlian. Klik ya, borang dah ready. Isi nama, klik hantar, send. Office kami nerima. Makai handphone, si perlu lagi makai komputer. Makai handphone cukup. Okey, makai handphone. Semua sejap aja. Semua senang. Okay. Jadi, mohon-mohon siapa dengar siapa yang berminat, masuklah. Dan sokong Parti Sedar, sokong apa yang di pola kita tu. Sama-sama kita membantu rakyat, sama-sama kita bekerja keras, sama-sama kita berjiwa supaya tidak lagi kita tu susah. Bersama kita bermuafakat, moga hidup dalam kemakmuran. Bangkit sedar, harapan melestari kejayaan.